Assalamualaikum semua. Hari ni selamat petang. Hari ni saya nak kongsikan bersama semua kenapa wanita perlu ada simpanan sendiri. Siapa yang ada kat sini nak tonton bersama saya? Jom sama-sama kita masuk. Okey. Kenapa wanita perlu ada simpanan sendiri? Okey, saya kenalkan diri dulu. Saya Sharifah Azmah Said Mustafa daripada Puchong. Okey. Kita banyak dengar belakangan ini macam-macam kes disebabkan pandemik COVID kita ni. Banyak kematian di kalangan kawan-kawan kita di sekeliling. Kita doakan semoga kita yang ada di sini sihat-sihat dan dijauhi daripada segala penyakit COVID. Yang mana yang telah tengah kuarantin apa semua tu, semoga cepat sihat dan amalkanlah pemakanan sihat ya. Ambil buah-buahan, sayur-sayuran semua. So hari ni saya nak bicarakan tentang kenapa wanita perlu ada simpanan sendiri. Wanita tak kira lah suri rumah ke, yang bekerja sendiri, yang buat bisnes online, macam-macam bisnes, yang buat kek, yang buka catering, semua pastikan mempunyai simpanan sendiri. Tak kira lah sama ada nak simpan cash ataupun simpan emas terpulang. Tetapi saya nak discuss di sini 7 kelebihan ataupun 7 sebab wanita perlu ada simpanan sendiri. Okey. Sebab pertama adalah untuk perlindungan diri. Macam mana perlindungan diri tu? Kalau kita ada suami, macam Surah Ramah ada suami, tak semestinya jodoh kita doakan jodoh berpanjangan, tapi kadang-kadang jodoh kita tak berpanjangan. Kadang-kadang ajar suami sampai dulu. Jadi sebagai perlindungan diri, maknanya lepas berlaku apa-apa, contohnya kematian ataupun berlaku ni perceraian, at least wanita ada harta sendiri untuk meneruskan hidup. Kita memang mendoakan kebahagiaan hingga ke akhir hayat, tapi kita tak tahu. Ini sebagai perlindungan saja, okey? Contohnya kalau kita ada emas, ada simpanan sendiri, kita tak perlu bergantung kepada orang lain atau meminta pertolongan orang lain. Suri rumah juga boleh menyimpan. Contohnya bila suami bagi pendapatan bulanan, ambil sikit simpan RM100 ataupun RM150, selebihnya belanjakan. Okey, tarik sikit duit untuk simpanan untuk perlindungan diri sendiri. Okey, first kita perlindungan diri sendiri. Semua wanita ingat, kita simpan untuk perlindungan, supaya ada backup, and if apa-apa berlaku kita ada backup. Jadi RM100 ni jangan simpan cash. Kalau simpan cash kita mesti akan terbelanja. Jadi kalau dapat duit daripada suami, convert siap-siap bagi dalam akaun emas, convert siap-siap letak RM300 dan RM100 dan kita bekukan jadi emas. Macam tu untuk elakkan kita belanja. Okey, sebab pertama wanita kena menyimpan sebagai perlindungan diri, kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku. Suami kita boleh meninggal, boleh berlaku perpisahan, apa-apa pun, sebagai perlindungan diri. Okey, sebab kedua untuk keyakinan diri. Kalau wanita sama ada suri rumah ataupun berkerjaya, selalunya wanita yang berkerjaya akan lebih berkeyakinan diri. Sebab apa? Sebab dia ada harta sendiri, sebab dia ada duit sendiri, kereta sendiri. Tapi selalunya suri rumah dia akan rasa low self esteem, sebab dia rasa alah dia suri rumah saja, tak buat apa pun, kan. Tapi suri rumah sekarang pun dah boleh start business online. Bila kita ada bisnes online, dia membina diri, keyakinan diri, sama ada di media sosial ataupun di kalangan kawan-kawan dia, di katalah kejiranan dia, kan. So bila kita buat bisnes online tanpa modal ke apa, ada sedikit keuntungan, simpankan ke dalam akaun emas, macam public gold, RM100 je sebulan boleh simpan. Jadi mentaliti wanita semua sekarang perlu menyimpan untuk perlindungan diri dan untuk keyakinan diri. Bila kita menyimpan, kita ada duit sendiri, kita tak perlulah nak meminta-minta. Kalau kita nak kata kecemasan nak beli something, kan, tak perlu nak minta-minta kat suami, tak perlu nak minta-minta kat orang lain, kawan-kawan atau adik-beradik. Simpan sikit-sikit saja. Kalau boleh RM50 pun RM50 sebulan. Yang penting kita menyimpan. Saya kongsikan kisah mak saya dulu kerja sebagai seorang jururawat. Dia akan buat potongan gaji kepada kami adik-beradik RM5 setiap bulan masuk ke dalam tabung haji. RM5 saja, tuan-puan, puan-puan. Tapi
bila dia konsisten setiap bulan, RM5 tu pada umur saya 18-19 tahun tu nak pergi belajar di universiti, duit itu lah kami gunakan untuk beli barang lah apa kan, korek duit tabung haji itulah. Daripada hasil daripada simpanan mak saya, setiap bulan potong setiap orang sebanyak RM5 saja, okay, dalam tabung haji. Okay, so dia tak perlu meminjam ke adik-beradik. Bila anak nak masuk universiti tak perlu meminjam. Alhamdulillah. Tu kesedaran simpanan. Wanita yang sedar perlunya simpanan. Okey, ketiga, bila kita start menyimpan, kita akan kawal nafsu untuk kita berbelanja. Okey, kalau kita simpan tempat yang susah kita nak ambil ataupun yang kita bekukan menjadi emas, ini akan kurangkan nafsu sebab kita dah tepikan RM100 katakanlah bulanan. Yang mana yang lain kita belanja, dah habis belanja, kita takkan ambil lagi duit kita tu. Kita akan mendisiplinkan kita untuk tetapkan simpanan kita dan tak mau kacau duit simpanan itu. Jadi kita akan kawal nafsu kita untuk berbelanja. Contohnya kalau kita ada lagi duit di IMB atau Maybank, itu bahaya juga sebab kita selalu link dengan Shopee kan. Senang je kita klik Shopee, kita beli barang-barang yang kita nak. Jadi bila kita tukarkan duit kita ke akaun emas ni, dia akan kawal nafsu kita untuk belanja sebab duit kita dah beku jadi emas. Susah nak belanja. Nombor 4 pula, bila kita simpan emas ni, dia kalis inflasi. Maknanya dia nilai dia tetap. Bila kita simpan duit, kadar inflasi semakin meningkat sekarang. Kalau kita tengok baca berita pun, kadar ringgit semakin jatuh. Okay, USD pun semakin jatuh. Bila USD jatuh, harga emas akan naik. Okay. Jadi inflasi akan berlaku dan nilai duit kita akan mengecil. Kalau kita sedar pun memang kita akan sedar. Sekarang dulu nasi lemak boleh beli RM1, sekarang nasi lemak paling kurang pun RM4 ataupun RM3 macam tu. Jadi nilai wang kita tu semakin menurun. Jadi lebih baik kita simpan ataupun tukarkan kepada emas. Saya tunjukkan contoh emas ini 1 dinar. Dia dah beku. Ini 1 dinar ni 1,000 lebih. Kalau kita 1,000 lebih ada cash, senang je kita nak beli apa barang kan. Barang apa pun kadang-kadang kita rasa murah je 1,000, kita keluarkan cash, habis sekejap je. Kalau kita bandingkan 1,000 duit ringgit dengan 1,000 1 dinar ni, 1,000 duit ringgit tu senang je kita nak belanjakan. Ia mudah dibelanjakan. Jadi nafsu belanja tu ada bila kita ada rasa ada banyak duit. Bila kita ada emas, kita rasa kita tak ada duit. Tapi kita sebenarnya berduit. Duit kita disimpan dalam nilai emas ni. Kita tak ada duit, kita ada emas. Orang yang ada emas selalu mesti ada duit kan. Sebab duit ni nilainya disimpan dalam emas ni. So simpan emas ni kalis inflasi. Okay, sebab dia emas ni simpan nilai dia. Okey, kelima. Bila kita simpan emas, kita akan guna emas ni untuk keperluan. Keperluan. Bila ada keperluan, kita boleh pergi pajak ataupun jual balik di public gold. Puan Suhana Hasinuddin, kat mana nak simpan emas yang selamat? Simpanan emas yang selamat, katalah kalau kita beli 1 kilo ke apa, kita ada tempat security ataupun safety box untuk kita simpan. Tapi kalau setakat macam 1 dinar, kan 1 gram, ini boleh kita simpan kat rumah je. Kan? Adalah tempat selamat yang kita boleh cari. Tapi kalau kita macam nak simpan lebih banyak, lebih tertarget 100 gram atau 200 gram, kita disyorkan untuk buka akaun emas Gap. Dalam akaun emas Gap, bila kita masukkan duit, terus ditukarkan kepada gram emas. Akaun emas di Gap ni macam satu platform. Kita masukkan duit terus jadi emas. Kita simpan je kat akaun Gap tu. Di akaun Gap Public Gold, kita tak perlu bayar apa-apa yuran simpanan. Simpan free je kat situ. Jika kita nak guna duit untuk perbelanjaan ke apa, kita boleh buy back secara online melalui akaun Gap itu juga. Jadi duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun kita. Dia dalam masa 2 hari kalau kita buy back, mungkin duit akan dimasukkan ke dalam akaun kita terus lah. Duit ringgit lah, bernilai duit nilai ringgit dimasukkan terus dalam akaun. Tapi masa kita simpan akaun Gap tu sebagai platform, dia akan display berapa gram kita ada dalam akaun kita lah. Macam tu. So bagi saya simpanan emas macam emas kecil-kecil ni boleh kita pegang je, kita simpan secara fizikal sebab mungkin kecemasan ke apa kita perlu kan. Jadi bila kita perlu, kita boleh pergi ke Arahnu untuk pajak ataupun kita pergi ke public gold untuk jual. Terus kita akan dapat duit untuk kita gunakan.
Tapi sebenarnya emas ni kita simpanan jangka masa panjang. Kita tak boleh target macam kita beli minggu ni, minggu depan nak jual. Kalau macam tu rugilah. Kita beli kita beli emas ni dengan duit lebihan bulanan. Contohnya kita ada gaji 1,000, kita tepikan RM100 untuk buat simpanan emas. Macam tu. Ada lebihan RM100 kita buat simpanan emas. Macam itu cara yang beli emas yang betul lah. Kita tak boleh guna duit, okey, kita pinjam duit orang untuk beli emas. Itu cara yang tak betul. Sebab kita buat hutang untuk beli emas. Emas ni disyorkan beli dengan duit lebihan. Ada lebih RM100, RM100 mula. Kalau ada lebih RM200, mula dengan RM200. Kalau kita simpan dalam akaun gap tu, katalah kita dah ada 11 gram. Kita nak keluarkan fizikal. Kita boleh keluarkan fizikal maksimum 10 gram. Kita tinggalkan 1 gram tu di dalam akaun emas untuk akaun emas itu kekal aktif. Okey, so emas ni mudah cair. Nak ada emas, nak guna duit, pergi Arhanu ataupun jual di public gold. Ataupun jual di mana kedai-kedai emas pun boleh. Dan yang bestnya, emas simpanan ni susut nilai dia rendah. Dari 6% ke 9% saja berbanding dengan emas pakai. Okay? So emas pakai kita susut nilai mungkin 20 ke 40%. Maksud susut nilai ni, bila kita jual, katalah harga RM10,000, susut nilai dia 40%. Kita akan dapat balik RM6,000 sahaja. Contohnya kata emas 999 ni, emas simpanan, susut nilainya 10%, katakanlah 10%. Kalau kita jual, nilai dia RM10,000, tolak 10%, kita akan dapat balik RM9,000. So berbeza nilai emas hiasan yang kita jual, contohnya cincin, atau dengan emas dinar ataupun jongkong ini. Okey, Puan Nur Adha Buhari, dinar berapa, dirham berapa? Maksudnya berapa? Okey, dinar ni bersamaan dengan 4.25 gram emas. Pada hari ini harga dinar lebih kurang 1,320 lah, macam tu harga di public gold. Dirham saya tak berapa pastilah berapa harga dirham, tapi harga dirham kecil sikit lah kan. Harga dia silver tu dirham murah sikit daripada harga emas. Tapi untuk tengok harga ni kita boleh ke publicgold.com.my. Dia ada display untuk harga per gram bagi emas 999 dan bagi silver. Okey. Yang keenam, kenapa wanita perlu simpan emas? Ia ialah pelaburan yang evergreen, yang sentiasa disimpan oleh wanita daripada zaman dulu. Kalau anda perasan, zaman emak, nenek kita, tok nenek kita memang dia simpan emas. Dia tak simpan duit kertas. Tapi bezanya dulu mereka simpan, mungkin kurang ilmu, jadi mereka simpan barang kemas. Mereka simpan barang kemas. Kalau perasan, wanita dulu memang banyak barang kemas. Kalau kata sesak, nak guna duit, dia orang akan pergi gadai cincin, kadang-kadang gadai gelang kan. Memang barang kemas tu ialah simpanan mereka. Maknanya daripada dulu wanita simpan emas. Dan sampai sekarang emas tetap bernilai sebagai simpanan. Tapi emas sekarang bukan saja wanita boleh simpan, lelaki pun boleh simpan. Ini contoh jongkong ya. Ini contoh jongkong emas. Jongkong emas dan ini contoh dinar. Beza jongkong dan dinar ni, jongkong berbentuk segi empat tepat dan dinar pula berbentuk bulat macam ni. Okey, jongkong ni ada dalam paling kecil ada 5 gram, 10 gram, 20 gram dan 50 gram. Kemudian ada 100 gram dan 1 kilo lah paling besar. Satu lagi kebaikan emas yang paling penting ialah dia boleh mengelakkan bocor. Pernahkah anda dapat duit, katalah orang yang wanita yang berkejaya dapat duit, tiba-tiba hujung bulan, belum sempat hujung bulan, dah habis duit. Tak tahu belanja mana. Mungkin kadang-kadang kita terbelanja nak makan bubble tea ke, makan sedap, dapat gaji terus keluar pergi makan, dapat gaji terus pergi shopping, dah berapa banyak handbag kita shopping, dah berapa banyak kasut ada, tapi tetap ada nafsu untuk shopping tu. Jadi dengan simpanan emas ni, dia mengelakkan kebocoran. Dan seriously saya cakap, bila saya start simpan emas, bila saya nak belanja saya akan fikir, berapa gram hari ni, harga berapa gram, harga berapa untuk 1 gram. Kalau aku belanja 100 ni dah
bersamaan dengan 0.3 gram. Ruginya. So kalau benda yang kita memang tak perlu, saya tak akan belanja dah. Betul, emas, bila saya start simpan emas, dia betul-betul mengawal nafsu untuk berbelanja. Dia kawal nafsu untuk berbelanja. Cubalah tanya kawan-kawan yang mana dah start simpan emas. Semua customer bawah saya pun bila start menyimpan emas, dia kata dia dah kurang nafsu untuk belanja. Duit yang nak belanja Shopee apa semua tu semua dah dia bawa ke simpanan emas. Bila dah dapat pegang emas, dia rasa macam ketagih nak beli lagi. So saya syorkan dulu macam boleh buat EPP 10 1 dinar ni dalam 100 lebih sebulan. Memang saya syorkan kalau nak mula dengan 100 lebih saja. 100 lebih selama 10 bulan waktu tu. Dan bila bulan ke-10 tu dia orang dapat dinar ni, dia orang pegang, kita tak sangka dia orang boleh dapat pegang 1 dinar ni yang nilai 1,000 lebih dalam masa 10 bulan. Dia kata kalau simpan cash 1,000 dalam masa 10 bulan pun belum tentu dapat. Jadi lepas tu dia orang continue lagi lah untuk EPP yang seterusnya. Lepas tu ada yang continue dengan beli 10 gram, ada yang continue dengan beli 1 dinar. Okey, 1 dinar setiap 10 bulan kita target. Mungkin kita target 1 tahun nak ada 1 dinar. Memang ini daripada pengalaman customer-customer bawah saya, kebanyakannya mereka first timer nak beli emas. Dia saya approach orang, jomlah kita simpan emas, saya akan bimbing. Jadi segala bila dia orang start tu, dia orang jadi addicted. Dan alhamdulillah saya memang happy bila dapat bantu orang lain simpan emas. Dan apabila kita buat simpanan emas ni, duit kita tak hilang. Okey, kita bukan hilang duit kita. Macam kita beli handbag, kita dapat handbag, duit kita hilang. Okey, kita dapat handbag tu, tapi handbag tu mungkin akan dalam masa setahun akan reput. Lepas tu dia hilang macam tu je, kan? Tapi bila kita beli emas ni, kita rasa duit tak ada, tapi sebenarnya duit kita, value tu ada dalam emas ni. Ya, emas ni simpan value tu. Okey, Puan Suzana, 1 dinar ni bersamaan dengan 4.25 gram. Okey, 4.25 gram emas. Dinar beza dengan jongkong segi 4 tepat, dinar berbentuk bulat macam ni. Dan zaman Nabi semuanya guna dinar dan dirham. Jadi ada juga hadis pada akhir zaman nanti, memang mata wang yang sebenar adalah dinar dan dirham. Jadi sebagai persediaan, sekurang-kurangnya kita kena ada dinar dengan dirham dengan kita. Okey, kita kena simpan sikit dinar dan dirham. Cash patut ada, tapi menurut pakar kewangan, cash kita mungkin kena simpan untuk survival 6 hingga ke setahun. Katalah kita 6 bulan hingga ke setahun. Okey, kita ada cash banyak, tapi kita simpan untuk sebenarnya survival 6 hingga ke setahun. So yang lain tukarkan kepada emas. Kita kena simpan emas sikit. Macam Tuan Samsudin Kadir pun kata, don't put all eggs in one basket. Apa maksudnya? Janganlah semua kita ada cash saja. Janganlah pula semua ada emas saja. Maknanya kena ada sikit cash, mungkin sikit tabung haji, nak ada ASB ke, ada emas sikit. Jadi sikit-sikit. Okey. Varietykan pelaburan atau varietykan, pelbagaikan simpanan kita. Jadi sebagai wanita sebenarnya kita kena tambah ilmu. Kadang-kadang kita ni sebagai ibu dah bekerja pula, kita tak sempat nak tambah ilmu kan. Ilmu emas ke, ilmu pelaburan. Tapi bagi saya, kalau saya nak belajar pasal pelaburan saham ke apa, itu memang mengambil masa. Tapi emas ni sebab dia evergreen. Dari dulu orang simpan emas. Fakta dia sama aja. Kenapa simpan emas? Kerana untuk elak kebocoran. Kenapa simpan emas? Kerana emas ni bernilai. Daripada dulu hingga sekarang emas tetap bernilai. Jadi saya ambil yang mudah. Saya simpan emas, saya mesti ada lagi tabung haji. CIMB pun ada kan. Jadi pelbagaikan simpanan. Kalau kita nak guna cash, kita simpankan cash kita untuk kegunaan dalam 6 bulan macam tu, ataupun 3 bulan. Yang lain tukarkan kepada emas, sebab emas ni simpan nilai. Mungkin dalam masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, value ni 1,300 beli hari ni, mungkin nanti dah naik 1,500 ke 1,600. Sebab pada hujung 2019 harga 1 dinar ni 970. Waktu tu harga sangat murah. Sekarang dah 1,300 kan. Jadi bila mula simpan emas ni, kita kena simpan emas dengan ilmu. Bila kita simpan emas dengan ilmu, barulah kita tenang. Okay, kalau kita simpan dengan ilmu, maknanya kita simpan emas dengan duit lebihan, duit gaji lebihan, ataupun kita dah tolak siap-siap 10%. Lepas tu kita buat cash
flow untuk family, cash flow untuk diri. Jangan kita simpan emas sampai lemas. Maksudnya simpan emas sampai lemas, kita gaji 2,000, tiba-tiba kita nak beli emas setiap bulan 1,000. Tak boleh lah macam tu. Itu tak dinasihatkan. Sebab tu kita kena simpan emas dengan ilmu dan kita cari introducer yang boleh guide kita untuk lakukan penyimpanan emas ini. Kita takkan suruh terus ambil lah emas 1,000 bayar cash ke apa. Kita kena tengok cash flow customer kita macam mana. Kalau 100 mampu sebulan, kita cari yang produk yang 100 sebulan untuk start penyimpanan. Macam tu. Jadi wanita semua saya nasihatkan, setiap orang mesti ada simpanan. Tak kisahlah suri rumah ke, yang berkejaya ke, serumah especially yang mana buat, saya rasa suri rumah sekarang dah banyak buat online punya business kan, tanpa modal semua. Jadi start, mulakan simpanan RM100 sebulan. Kalau macam setengah orang kata, tak percayalah public go ni, takut scammer. Itu takut scammer, takut gap ni scammer masuk-masuk nanti kan tak dapat pula duitnya kan. Okey, saya ceritakan public gold ni dah 13 tahun di Malaysia. Okey, dah 13 tahun di Malaysia dan puan-puan boleh tengok live di public gold international Facebook dia. Setiap malam ada live. Kalau scammer takkanlah nak buat live kan. Jadi kalau account Grab tu, setiap kali kita masukkan duit dan ditukar kepada gram emas, memang disandarkan kepada fizikal. Memang di HQ akan tersedia. Katalah letak 1 gram anda ada di HQ. Anda boleh keluarkan daripada account Grab tu, keluarkan untuk dapatkan fizikal. Jadi jangan risau, jangan bimbang kerana public gold ni bukan syarikat yang scammer. Anda beli emas, anda dapat emas. Ya, Waalaikumsalam. Cik Puan Siti Sinu sini, Siti Situ sana sini. Macam tu nama dia. Terima kasih kerana join live saya. Hari ni kita bincang pasal emas. Kenapa wanita semua perlu simpan emas? Kalau anda tak pasti nak mulakan simpanan lagi, saya memang syorkan anda baca buku. Baca buku ataupun follow pakar-pakar kewangan yang telah mula menyimpan emas. Contohnya tuan-puan mesti kenal Dr. Azizul Azli kan. Dia pun banyak bincangkan pasal emas. Dia pun salah seorang dealer public gold. Dr. Azizul Azli, cari dalam Facebook dia. Dia banyak menceritakan kenapa wanita perlu bijak menyimpan emas, kenapa wanita perlu ada harta sebelum berkahwin. Macam anak-anak gadis semua, contohnya yang ada kat universiti, dapat beasiswa setiap bulan, letak sikit RM100 sebagai simpanan emas anda. Nanti bila nak kahwin, tak perlulah minta daripada ibu bapa untuk sponsor majlis perkahwinan ke apa kan. Perlu, sangat perlu. Bunga emas ni, bunga emas. Cik Siti situ sana sini. Tu. Jadi memang wanita perlu menyimpan. Lepas tu Dr. Azizul Azli, anda boleh follow Dr. Azizul Azli, pakar kewangan. Anda boleh follow Tuan Samsudin Kadir. Dia pun salah seorang dealer public gold yang berjaya, okey, pakar kewangan. Tuan Samsudin Kadir, Muhammad Zulkifli Syafi'i yang bukunya ialah Wang Emas. Boleh follow juga Tuan Syukur Hashim, Tuan Azizi Ali. Semua ini ialah pakar kewangan yang hebat dan mereka adalah dealer di public gold. Ina Aziz, Ina, Kak nak tanya, kalau kita ada simpan dalam Gap tapi nak tukarkan emas, boleh ke? Boleh Ina. Tadi Kak Azma dah cakap, kalau kita ada account Gap, katalah kita letak 100 sebulan, 100 dia convert terus jadi 0.36. Lepas tu bulan depan kita convert, letak 200, dapatlah 1 gram. Okey, kemudian kita letak lagi 1 gram. Kita ada 2 gram dalam account. Kalau kita dah ada 2 gram dalam account, kita boleh keluarkan 1 gram. Okey, kita boleh keluarkan secara post, GIT, ataupun kita boleh pergi ke branch untuk keluarkan. Kita kena tinggalkan baki 1 gram di dalam account Gap itu. Dia macam CIMB lah. Kalau kita keluarkan duit, dia kena tinggalkan baki RM10 ke. Kecuali kita nak tutup account terus, kita keluarkan terus semua gram tu. Jadi sama ada kita nak keluarkan fizikal ataupun kita nak buy back, kita boleh keluarkan, kita boleh dapat balik cash lah di bank in ke account kita. Jawab tak Ina? Jawapan Kak Azma tu. Jadi kita boleh keluarkan fizikal melalui account Gap. Account Gap ni sesuai untuk 2 orang. Okay? 2 kategori. Yang mana seorang, kategori yang pertama, bila dia ada banyak duit,
dia nak beli emas tapi dia tak nak pegang fizikal. Contohnya dia ada 10,000. 10,000 patutnya boleh dapat dalam 50 gram katakan, 40 gram macam tu. Tapi dia tak nak pegang fizikal, tapi dia nak beli emas. Jadi akan disyorkan untuk masuk terus ke account Gap. 10,000 tu, daripada 10,000 tu terus ditukarkan kepada katalah 40 gram emas, 40 gram. Dia akan display dekat account Gap tu 40 gram. Jadi emas dia tersimpan kat situ 40 gram. Dan emas dia bersandarkan fizikal. Kalau dia nak keluarkan fizikal pun boleh nanti. Dan kategori kedua, orang yang bajetnya rendah. Jadi bajetnya 100 je sebulan. Kan, 100 je sebulan dan tak nak komitmen. Kata bulan 1 nak simpan, bulan 2 tak nak simpan, bulan 3 pula nak simpan. Jadi account Gap ni sesuai untuk yang komitmennya 100 sebulan ataupun nak simpan tapi masih macam malas-malas nak committed macam tu kan. Bulan ni nak simpan, bulan tak nak simpan. Tapi bagi saya, kalau start simpan emas, pastikan konsisten. 100 saja sebulan dalam account Gap, lama-lama akan jadi banyak. Okay? Dan bagi account Gap ni, macam saya ceritakan mak saya yang buka tabung haji RM5 sebulan dia letak tu kan. Tapi katalah bagi tuan-puan yang ada anak-anak nak menyimpan di dalam akaun emas, mungkin ada 4 orang anak, anda boleh registerkan 4 orang anak anda untuk akaun Gap. Tapi katakanlah tak mampu untuk letak setiap bulan 100 orang, anda boleh buat strategi bulan 1 anak pertama RM100, bulan kedua anak kedua, bulan ketiga anak ketiga pula RM100. Kali 100 kan, InsyaAllah lama-lama dia akan jadi macam kebiasaan untuk kita menyimpan. Sebagai ibu pun kita kena fikir anak-anak kita nanti nak belajar. Sekarang ni memang tak banyak beasiswa, tak macam zaman kita dulu. Kalau nak belajar, banyak beasiswa di offer kan. Zaman sekarang beasiswa dah kurang. Jadi kita mungkin pelajaran kena bayar sendiri ke. Kalau tak kena bayar sendiri pun, mungkin persediaan untuk masuk ke universiti tu memang kalau first semester tu memang parents yang kena bayar dulu kan. Jadi itu untuk dana pendidikan anak-anak lah. Kita konsisten duit raya anak ke, katalah duit raya anak kan dapat 100 sekali raya. Mana tuan-puan simpan? Tanya balik kan. Kadang-kadang kita suruh anak kita simpan, tak dia ambil pergi belanja ke. Puan Suzana Hasinuddin, ya, setiap anak setiap satu akaun. Contohnya macam kita buka tabung haji, dia ada 2 nama. Tabung haji kita buka ada 2 nama kan, satu nama anak, satu nama ibu. Lepas setiap anak kita buka akaun tabung haji kan. Macam tu juga dengan akaun emas ni. Setiap anak kita buka satu akaun berserta dengan nama ibu. Untuk anak bawah 18 tahun ke bawah. Kalau dah 19 tahun ke atas, dah boleh atas nama sendiri. Macam tu. Jadi kita kadang-kadang bila kita simpan untuk anak tu, kita bagi kesedaran ke anak tu. Kita macam anak saya dah cakap, okey, Umi buat akaun emas ni, saya tunjuk kat dia, ni ada berapa gram macam ni. Ada berapa gram. Saya inform anak saya bahawa dia orang ni saya simpan duit ataupun saya simpan emas untuk dia orang. Macam dulu dengan mak saya simpan tabung haji kan, potong sebulan RM5. Buku tu memang kalau pergi update kita tengok, RM5 setiap bulan. Macam anak-anak tu seronok, teruja, ada duit sendiri. Walaupun sebenarnya duit mak, tapi sebab nama tu nama kita dekat buku akaun tu kan, rasa macam banyaknya duit macam tu. Jadi akaun emas ni kalau daftar nama anak, setiap anak memang akan ada username sendiri dan password sendiri untuk login ke akaun mereka. Tapi mak lah simpan kan, mak yang akan masukkan duit tu. Duit semua masuk melalui FBX je. Jadi lepas masuk tu saya akan tunjuk anak saya, ni dah ada, Luqman dah ada berapa gram dalam akaun, Sofia dah ada berapa gram. Jadi dia nak bagi kesedaran pada anak untuk mula menyimpan pada usia yang muda. Kita jangan simpan sorok-sorok. Jadi kita bagi tahu dia orang, ni Umi simpan emas untuk Luqman, untuk Sofia masa depan nanti. Ada banyak ni. Jadi anak saya pun sekarang memang alert pasal emas. Dia orang pun pandai kata emas dengan duit ni, emas lagi bernilai, apa tu dinar, apa tu jongkong. Jadi ilmu tu kita yang kita study dan kita share dengan anak-anak kita. Jadi sebagai orang Islam, orang Melayu sebenarnya, Islam pula, jadi kita mesti berniat untuk simpan emas dan kaya. Setengah orang ada customer yang, bukan ada customer, ada orang yang bila kita approach, dia kata tak nak simpan emas sebab kena bayar zakat. Itu ya satu mentaliti yang
menyedihkan sebab zakat disebut dalam Al-Quran. Sepatutnya kita semua berlumba-lumba untuk bayar zakat kan. Zakat pendapatan pun kena bayar. Dia kata tak nak bayar zakat emas, tapi sebenarnya bila kita simpan simpanan yang lain, ASB, kecuali tabung haji je sebab dah zakat dah dibayar, ASB ke simpanan cash yang lain, bila cukup nisab dan haul ataupun buat perniagaan, zakat perniagaan pun kena bayar sebenarnya. Jadi tak boleh lari daripada zakat. Jangan disebabkan kata emas, tak nak nanti kena bayar zakat. Itu macam ubah mentaliti sedikit. Macam kalau kita berniaga sampai kena bayar zakat, dapat untung sampai kena bayar zakat. Simpan emas pun simpanlah sampai kena bayar zakat. Okey, maknanya bila kita bayar zakat tu kita ni kaya, ya insya-Allah Allah akan lebihkan, limpahkan rezeki kepada kita insya-Allah. Itu. Ada apa-apa lagi soalan? Jadi yang ketujuh tu kan, simpan emas untuk elakkan bocor. Jadi saya rasa semua setuju sini kalau ada duit cash tu, duit ringgit tu memang senang nak belanja kan. Memang senang nak belanja. Memang senang je. Jadi kalau simpan emas ni memang susah sangat. Jadi kita rasa pegang ni aura dia lain. Memang aura dia lain. Kita rasa sayangnya nak jual, kalau boleh nak simpan je. Jadi jangka masa penyimpanan emas ni yang disyorkan ialah 3 ke 5 tahun. Okey, 3 ke 5 tahun. Kalau 10 tahun tu memang lagi baguslah. Jadi emas ni kita beli untuk long term. Kita contohnya target untuk anak kita pergi belajar dalam masa 5 tahun lagi kan. Jadi kita beli sikit-sikit, jangan kita beli terus banyak tapi habis duit kita semua. Tak boleh macam tu. Sikit-sikit kita monitor, dapat sekeping simpan. Sikit-sikit dapat sekeping simpan. Okey, macam itulah. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Apapun yang penting dalam apa pun simpanan kita mesti konsisten dan niat kita yang betul untuk masa depan anak, untuk dana haji. InsyaAllah Allah akan mudahkan dan lebihkan rezeki. InsyaAllah, yakinlah. Kalau kita niat tu kita betul untuk menyimpan, niat kita betul, InsyaAllah Allah akan lebihkan rezeki untuk menyimpan. Setengah orang customer saya kadang-kadang tak yakin. Dia hari tu beli 10 gram 200 sebulan. Dia kata, boleh ke aku nak simpan 200 sebulan ya? Dia tak yakin. Padahal tu kerja tetap tau, kerja tetap. Dan bila dia buat, macam apa dia kata, cuba dulu. Okay, dia cuba 200 sebulan. Hingga bulan ke-10 dia tamat bayar 10 gram bunga emas. Dan pegang, saya bawa dia pergi collect bunga emas di Public Gold Bangi. Dan dia rasa happy. Dia kata 10 gram ni 2,000 lebih. Kalau simpan cash, belum tentu dalam 10 bulan tu dapat 2,000. Sebab contohnya saja saya pun, saya simpan tabung haji. Bila ada banyak, bukan ada banyak, bila terdesak, saya pergilah korek, bawa keluar tabung haji. Kadang-kadang bila terdesak lagi, pergi korek tabung haji, akaun anak dan akaun sendiri kan. Jadi senang nak keluarkan. Tapi bila kita simpan emas, dia beku. Dia beku. Kita akan cari cara lain untuk belanja, ataupun kita memang cari sos lain lah. Sebab kita sayang nak jual emas kita ni. Memang sayang. Kalau dah ada, pegang sayang. Tapi insyaAllah kita punya target untuk simpan emas ni bukan untuk selamanya. Kita punya target mungkin untuk dana pergi haji. Nak pergi haji nanti, pergilah jual emas ni. Sebab memang kita target nak pergi haji kan. Contohnya kita simpan emas untuk dana pendidikan anak-anak. Bila anak-anak dah besar nanti nak pergi ke universiti, kita jual lah emas kita. Sebab capai dah target kita tu. Jadi simpan emas ni pun kena ada. Kenapa aku simpan emas? Kena ada target. Kalau simpanan nak pergi haji, target sampai cukup 10 dinar nak pergi haji, dah sampai masa kita jual 10 dinar tu, pergilah menunaikan umrah, haji ke umrah ke kan. Jadi kena target. Kalau kita ada target, kenapa kita simpan emas? Jadi itu yang simpanan yang tak konsisten tu. Kadang-kadang simpan, kadang-kadang tak simpan kan. Jadi kena ada target. Selalunya orang target untuk dana haji, untuk dana pendidikan anak-anak. Yang jangka masa lagi panjang ialah untuk dana pencen atau dana persaraan. Ataupun ada yang macam baru berkahwin untuk dana beli rumah kan. Untuk beli rumah ke. Jadi untuk beli tanah ke. Jadi ikut terpulang. Mana yang mungkin menyimpan setengah untuk long term, untuk buat bayaran rumah ke. Jadi wanita semua, anda perlu berharta. Jadi simpanlah dinar ni, simpanlah beberapa keping untuk diri anda sendiri. Sebab kita tak tahu, mungkin apa orang kata, patah tu jangan disangka hujan
Sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan tengah hari. Macam itulah kan. Simpan je. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kita tak tahu apa yang insiden yang berlaku. Mungkin something happen pun kita yang kena mengeluarkan belanja kita sendiri. Jadi wanita perlu berdikari. Okay? Kita tak mau jadi wanita yang meminta-minta kepada orang lain. Kita rasa kalau boleh kita nak elakkan. Jadi sementara kita ada ni, nak beli emas ni sementara kita ada duit dan sementara kita ada kemampuan. Bukannya tunggu harga emas untuk jatuh. Jangan setengah orang dia tak nak beli emas sebab tunggu harga emas murah. Kita tak tahu pun harga emas murah waktu mana kan. Jadi nasihat saya, belilah emas sekarang, belilah emas masa anda mampu. Simpan emas sikit-sikit serendah RM100 sebulan. Okey, sekian saja saya rasa perkongsian saya. Ada lagi soalan tak? Terima kasih Puan Suzana kerana menonton. Terima kasih Kak Yah. Terima kasih Ina kerana menonton. Kita jumpa lagi insya-Allah di perkongsian yang lain. InsyaAllah saya doakan anda semua dapat menyimpan emas dan menjadi wanita yang berdikari. Okey, ada simpanan sendiri dan ada harta sendiri. Okey, simpan untuk masa depan. Okey, semua. Assalamualaikum. Bye.